Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia, lagi kita mohon kepada Allah keberkatan. Allah masih lagi memberikan satu lagi peluang kepada kita bersama-sama. Bukan hanya sekadar berada pada tahun 2024, tapi kita sebenarnya Allah masih lagi bagi peluang sekali lagi. Pertama, untuk bertaubat. Kedua, untuk buat kebaikan. Ketiga, memaafkan. Dan keempat, berlumba-lumba untuk mencari keredaan. Itu yang paling utama. Bangun saja daripada tidur, bukan tengok WhatsApp. Kalau tengok WhatsApp tu tak lama dah WhatsApp. Bangkit-bangkit ucap Alhamdulillah. Kan? Sebab Allah masih lagi sayang kat kita. Ibarat kita dah tidur tu, kalau letak tepi kita tu batu nisan tu, peluk lah. Bukan peluk bantai. Kan? Bangkit-bangkit tu, tengok-tengok ada muka bini, nampak muka suami. Maksudnya Allah masih sayang kita lagi. Apa ramai yang dah celik-celik duduk di alam lain. Kan kita ni alhamdulillah masih lagi Allah bagi kesempatan. Sebab tu pagi-pagi ni paling utama kita nak mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimah itu juga membesarkan kita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pagi ni macam di Masjid Damansara, geng-geng Alif Sata dia buat geng subuh macam Jumaat. Kita geng Jumaat macam subuh. Geng subuh macam jawab sendiri. Tak apalah, moga-moga tuan-tuan perempuan usaha kita kena ada. Sebab tu saya main mana-mana saya akan cakap dengan kawan, buat saat kuliah subuh ataupun panggillah mana-mana saya nak bagi pengisian. Saya cuba untuk tidak memberikan peluang untuk seronok sangat. Macam malam semalam saya dekat Dataran Lang. Kalau tuan-tuan pergi sana kita jumpa. Saya kalau dah sampai sini, mana ada saat lagi kuliah duha nak panggil, saya pergi kuliah duha. Sebelum saya nak terbang balik, panggil saya pun tak apa. Tuan-tuan nak panggil saya bukannya selalu. Kan? Bila dah duduk sini ni, jemputlah mai. Kan? Bukan, yalah kita duduk tengok di TV, mungkin pakat tengok saya dekat TV je. Kan? Nak mai sini ni faham-faham je lah. Kan? Tapi tak apalah tuan-tuan puan sahabat rahimakumullah sekalian. Setidak-tidaknya kita nak berkongsi kebaikan. Memperuntukkan masa dalam majlis ilmu ni pun satu keuntungan lah. Pasar raya, pasar malam, pasar pagi, tak payah suruh orang pi. Betul? Majlis ilmu, kuliah agama, khutbah Jumaat, jenuh kepung. Tu pun sebab wajib je khutbah Jumaat tu. Bukan wajib lah, sebab main Jumaat tu wajib. Khutbah Jumaat tu tak wajib, sunat ustaz weh. Sebab tu pakat main tahun ujung-ujung lah, ittaqullah. Sampai tahun tu baru bangkit. Baru sedap. Pokoknya dia nak habis dah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka beruntungnya kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya hari ni apa, hari Isnin kan, hari Sabtu itu 2 hari lepas lah, lebih kurang dalam pukul 5 pagi tu saya mendarat daripada Bumi Madinah. Baru sampai touchdown daripada Bumi Madinah sampai di Malaysia pukul 5 lebih kurang. Pukul 7, pukul 8 keluar daripada KLIA. Balik rumah pukul 9 tukar baju, pukul 10 main balik KLIA. Terbang sampai ke Alok Star, pergi program di Sungai Petani. Yang Sungai Petani nak buat, dia pun nak ambil malam ni, tapi malam ni malam semalam saya ada 5 tempat yang jemput. Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Perlis yang panggil, tapi dapat dekat Langkawi. Tak apalah, rezeki. Habis di Sungai Petani, pagi semalam saya di Bushra, Mabuk. Lepas tu ni malam ni, semalam di Dataran Lang, pagi ni di sini. Malam ni baliklah sebab ada program dekat Selangor. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, masa saya pergi ke Mekah, jemaah kita kan, ustaz nak masuk Raudhah. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi Madinah kan,
Tak lain tak bukan nak masuk Raudhah. Raudhah ni tempat yang mustajab doa. Nabi sebut dalam satu hadis, kana baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar aku adalah namanya Raudhah, taman syurga. Siapa yang duduk dalamnya minta apa saja, insya-Allah Allah makbul, mustajab doa. Kapet dia warna hijau bukan warna biru. Patut kita warna biru orang tak mai. Banding tukar warna hijau. Tak mai juga tuan-tuan. Saya tak tahu nak kata. Sebab kain sitar kita ni, kain jidar kita, kain yang menutup ni pun warna hijau dah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pakat tanya, lah ni ada undang-undang baru. Siapa yang pi dia pakai nusuk permohonan untuk masuk duduk dalam Raudhah. Dulu nusuk ni digunakan satu untuk Raudhah, satu lagi untuk buat tawaf. Nusuk, kalau tak ada nusuk tak boleh masuk. Masa PKP lah. Lah ni nusuk masih digunakan aplikasi tu untuk masuk ke Raudhah, sebab dia nak bersistem, susun bilangan orang agar tak berebut-rebut, laki perempuan sama. Syarat baru nak masuk ke nusuk, paling kurang 365 hari baru boleh mohon. Ibaratnya kalau tuan-tuan mohon hari ni, tahun depan pula tuan-tuan boleh pergi masuk. Kalau pergi bulan depan, bye-bye, tak boleh masuk. Maksudnya dia nak bagi syarat tu supaya dapatlah orang lain juga masuk. Bukan tak bagi masuk, bagi orang lain lah masuk. Kita dah masuk dah itu. Allah ustaz, rugi ustaz, kita main Madinah tak boleh masuk ni Raudhah ni. Saya kata apa, siapa nak kena berebut Raudhah? Tak ustaz, kan mereka kata Raudhah ni tu taman syurga, Raudhah ni dekat rumah Nabi, Raudhah ni tempat mustajab doa. Saya kata tuan-tuan, itu di antara namanya sifat makan, tempat. Sifat zaman pun ada. Oh zaman apa dia ustaz? Masa. Namanya kuliah ilmu, kuliah agama. Bukankah Nabi sebut di antara majlis ilmu itu disebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga. Pasal apa orang tak berebut? Ada orang tolak-tolak masuk dalam majlis ilmu ni? Tak ada. Ada orang berebut nak duduk tepi ustaz? Tak ada. Orang paling best duduk ashabut tiang wa ashabud dinding. Kan? Satu lagi ashabul kursi, kursiku tu. Hak tu paling best. Ada ashabul ustaz? Tak ada. Ada orang berebut-rebut? Tak ada. Ada orang sampai daripada jauh berlari-lari? Ada? Tak ada. Bererti tuan-tuan, kita hanya nampak tempat, tapi ni masa ni. Sebab tu orang bila ada duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, berebut-rebutlah untuk mencarinya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ni kita dah masuk 2024. Bulan apa tuan-tuan? Saja tanyalah bulan apa. Memang orang Langkawi memang jaga aurat. Seorang pun tak mau keluar. Tu perempuan aurat. Laki ni jawab bila nak dengar sikit. Kan? Bulan apa ni? Nampak tuan-tuan? Nampak tak perempuan? Bulan apa? Januari. Sebab kita duk hafal bulan ikut kalender orang putih, Masihi. Kalender Gregorian kita pakai lah ni. Yang Hijri? Jamadul Akhir. Betul? Satu-satunya masjid jawab tepat. Tak tahulah mereka tengok depan kan, mereka tengok mana, tapi baguslah sebab dah baca tentang sebab kita duduk Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir punggah dia kena menyanyi macam lagu nasyid tu, Muharram Safar. Baru teringat kan. Lepas Jamadil Akhir Rejab peristiwa Isra' Mi'raj. Lepas Rejab Sya'ban. Lepas Sya'ban Syawal. Jangan Ramadan amboi hampa pun kan. Bulan yang kita nanti, bulan yang kita rindui Ramadan. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita jarang menyebut tentang bulan Islam, kita lebih kepada bulan Masihi. Tahun Hijri tu kita tak tepi sikit, bukan tak ingat, sebab kalender yang diguna pakai dalam hubungan kita ni guna Masihi. Hijri ni jarang pakai. Tuan-tuan sedang atau tidak, kalau nak diikutkan dari sudut pemahaman, orang dulu-dulu ataupun negara-negara dulu tak nak guna kalender Gregorian ini sebab dikatakan ada pengaruh agama lain. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, antaranya negara yang mula-mula guna dulu
adalah Itali, Poland, Portugal dan juga Sepanyol yang guna kalender Gregorian ni awal-awal tu. British pun agak lewat, dia guna 25 Mac 1752. Rusia tahun 1918. Maksudnya orang negara-negara lain yang menggunakan kalender Gregorian ni sebab dia takut ada unsur pengaruh agama lain. Kenapa tuan-tuan? Bulan-bulan yang ada tu, Januari, Februari, Mac, April sampai Disember, semua tu ada maksud yang tersendiri. Kalau ikutkan daripada kata-kata yang diambil daripada perkataan asal daripada bangsa Rom. Contoh macam Januari, diambil daripada perkataan Janus, membawa maksud dewa permulaan dan akhir daripada bangsa Rom. Februari diambil daripada perkataan Fabrus, iaitu dewa kematian bagi bangsa Rom ataupun bagi bangsa Etruscus. Bagi Mac pula diambil daripada perkataan Mars, membawa maksud dewa perang bagi bangsa Rom. April ataupun Aprilis daripada perkataan Latin yang membawa maksud membuka, penghormatan kepada Dewi Venus. Perkataan Greek diambil daripada perkataan Greek asalnya itu Apros. Ini di antara perkataan-perkataan yang diguna pakai dan dimanipulasikan menjadi satu nama sampai hari ini diguna pakai seluruh dunia. Habis itu bid'ah dah kita ni. Oh, ada pemujaan ni. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, itu baru bulan. Hari tuan-tuan. Hari ni hari apa? Oh, nampak tu. Nampak tuan-tuan, orang Langkawi. Baru internasional. Hari apa? Monday. Ada orang Langkawi sebut hari ni hari apa? Hari Senayan. Tak ada Muhung dia mau duduk Kuala Lumpur tu. Hari apa ni? Hari Senayan. Hari ni kampung mana orang cakap macam ni? Paling tidak pun hari apa? Hari Isnin. Tapi orang hak standard macam tu lah. Today is Monday. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, nama bulan, nama hari-hari pun sebenarnya ada pengaruh agama. Sebagai contoh, Sunday daripada perkataan asalnya adalah Sunandik ataupun Sunandai. Hasil daripada menggunakan kalimah ini daripada perkataan Rom, membawa maksud hari untuk matahari ataupun Dewi Matahari. Dagas ataupun Daik itu adalah kepada menunjukkan tentang dewa ataupun dia punya sembahan dia lah. Daripada bahasa Plato ataupun Old English yang digunakan pakai pada tahun 500 sampai 1150, perkataan ini masih lagi digunakan, cuma dah diubah mengikut kesesuaian waktu. Monday yang disebut tadi daripada perkataan Monandik ataupun Monandai, iaitu membawa maksud hari untuk bulan. Tuesday daripada perkataan Tiu tu adalah nama Tuhan ataupun nama Dewi bagi Dewi Perang. Wednesday daripada perkataan Wooden. Wednesday tu Wooden ataupun Oden. Tuan-tuan pernah dengar Oden? Pakat senyum dah. Rupanya ada kita makan tu. Tu Oden tu saya tak tahu. Tu Korea Korea ke mana? Jepun? Thailand. Saya dengar mereka. Tuan-tuan saya tak makan pun lagi. Saya tak tahulah mereka kata. Tuan-tuan pernah tengok tak filem Thor? Kan? Hak yang menukul besar. Ataupun itulah Avengers tu. Kan? King of Asgard. Pemerintah bagi satu cakrawala yang namanya Asgard tu. Kan? Namanya adalah Oden. Alah yang mata tutup sebelah tu. Pak pada Thor. Tu Oden. Perkataan ni lah diambil tu. Wednesday tu dijadikan sebagai Wooden ataupun Oden Wednesday. Tuesday anak dia Thor, dewa peti. Kan adik tiri dia tu Loki. Tu adik tiri dia, tapi tak ada nama lah. Tuesday lah kali jadi Thursday. Friday diambil perkataan Freak, isteri kepada Oden. Itulah Saturday, Saturnus ataupun Saturday. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, itu cerita tentang latar belakang nama-nama. Kalau kita hari ini menggunakan tu, sebenarnya kita masih lagi terikat dengan kepercayaan mereka. Tapi kita taklah percaya. Cuma kita gunakan sebagai satu aturan hidup kita. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Sebab tu bahasa Arab ni bagus. Kan? Diterjemah pula ke bahasa Melayu. Kan? Al-Ahadu, Al-Isnain, Al-Thulatha.
Ada orang Langkawi cakap itu? Tak ada. Selasa, Khamis, Jumaat. Jumaat bunyi. Namanya Jumaat bunyi. Dia punya ain tu tekan sampai ke dalam. Saya pun tak tahulah ikhlab ke apa, tak tahu. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka kita melihat bahawa hari ini bukanlah kita mengejar tentang tahun Masihi itu, tapi kita nak mengejar apa yang perlu diisi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau di Kedah ni hari Minggu jatuh pada hari apa? Jumaat kan? Kalau negeri lain hari Ahad. Pasal apa kita panggil hari Jumaat? Sebab ada main Jumaat, hari Jumaat. Pasal apa hari Ahad kita panggil hari Minggu? Sebagai contoh di negeri lain lah. Sebab kalau di Langkawi, di Kelantan dan di hari lain, di tempat lain, hari Jumaat adalah hari Minggu. Tapi pasal apa negeri lain hari Ahad tu hari Minggu? Ataupun kita sebut hari kita hari Jumaat tu, pasal apa sebut hari Minggu? Zaman dulu-dulu kita ambil nama asal hari Minggu ni adalah Domingo. Pasal apa? Sebelum datangnya Islam, kan masa Portugal masuk ke negara kita, hari Ahad kebanyakan mereka akan pergi ke gereja jumpa dengan Saint Domingo. Hari apa? Hari Ahad. Jadi dah lama-lama Domingo berubah jadi hari Minggu. Yang kita dah guna ni hari ni. Tak apalah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan berkerut dai pula nampak macam Allah teruk sangat kita ni. Dak. Perkataan itu diterjemahkan banyak perkataan Melayu. Sampai boleh dikatakan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dikatakan bahawa 300 ke 500 perkataan bahasa Sanskrit telah diterjemahkan menjadi bahasa Melayu. Sedang atau tidak kita kan? Contoh penggunaan paling mudah, sembahyang. Sembahyang ni bahasa Sanskrit. Bahasa kita adalah solat. Tu tak kira lagi hak yang tukang azan. Tu bukan bahasa Sanskrit lah. Hak tukang azan tu. Kan tadi yang bagi tadi, mana Haji dah? Kan? Haji dah tadi. Nama apa Haji? Baharudin. Orang panggil apa? Bahar. Kalau duk main jadi tukang azan lah, orang panggil apa? Bagus. Dia Langkawi nilai sikit, dia martabat dia naik sikit, muazzin. Tempat lain Bilal. Pi ke mana? Corok kampung pun Bilal. Sampai ke semua Bilal. Ada dalam bahasa Arab Bilal. Cuba buka tengok. Imam ada, makmum ada, masbuk pun ada. Tiba Bilal ada. Bilal ada, muazzin ada. Sebab orang kita terbawa-bawa dengan satu gelaran yang kita muliakan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka kita tinggalkan sekejap perkataan-perkataan tadi, melihat tentang hari ini apa yang nak kita cari. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dah masuk 2024. Semalam kita dah sembang panjang. Datuk Kazim cerita tentang pengisian, Ustaz Ahmad Dusuki pun cerita tentang apa yang perlu kita ambil daripada gabungan akhlak dan juga iman. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, melihat kepada dunia milenial hari ini yang semakin lama semakin terdedah dengan peluang-peluang kebaikan yang banyak, tak dinafikan, tetapi dalam masa yang sama peluang-peluang itu juga memungkinkan kita untuk menjerat manusia untuk terjerumus kepada kancah kebinasaan. Kerana ghalib sangat dengan perkara tadi, walaupun kita kata boleh menjadikan ia sebagai satu jambatan kebaikan, buat baik, tapi mungkin ramai di kalangan kita yang terlupa. Sebab tu perlu ditegur dan perlu dinasihat. Akhirnya kecanggihan teknologi yang ada hari ini disalahguna oleh sebahagian manusia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab tu kita bimbang. Saya sebagai contoh, saya bertugas di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Putrajaya. Cuma sekarang ni dipinjamkan ke TV Al-Hijrah untuk jaga konten, jaga pengisian, jaga kandungan. Benda-benda yang nak disiar tu kita nak pastikan ia patuh syariah, bukan hanya sekadar orang, tapi isi kandungan itu mengajak kepada kebaikan, bukan pada mengajak pada perpecahan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, walaupun benda yang disiarkan di TV, tambah sekarang ni tuan-tuan,
kalau kita tengok balik hasil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2021, 2022 dan sedikit 2023 sebelum masuk 2024. Sebab 2023 dia tak boleh buat penuh lagi. Dia hanya buat sukatan baru sekadar rangkap, buat apa panggil macam penilaian umum. Daripada kalau kita tengok balik capaian antara teknologi media masa dengan teknologi media penyiaran, orang lebih gemar dengan teknologi dunia masa hari ni. Ni sebab semua di tangan. Teknologi penyiaran, TV, orang tengok. Tapi forum perdana, itu pun peminat warga emah. Kan? Saya pergi mana-mana kampung pun, ustaz dalam forum perdana. Pergi majlis dengan IPT, dengan budak-budak sekolah, mama. Kita persilakan Ustaz Nabil Ahmad. Yeay, dia ingat Raja Lawak. Nama sama. Jadi pipi dia pun, siapa kenal Ustaz? Tak ada siapa kat tangan. Budak-budak mana kenal kita? Kita duduk dalam rancangan orang tua-tua. Seruan haji saya, forum perdana saya, majlis tilawah antarabangsa kebangsaan muka ni. Yang duk tengok tu siapa? Orang tua-tua hak nak mati lah. Hak yang tak ingat mati ni, mana nak ingat? Nung gegar baganza. Santai lah sayangku. Hak tu dia pernah tengok. Hak tu saya tak ada. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bila tengok dari sudut tu, Jabatan Perangkaan Malaysia dah buat dah bahawa orang lebih suka tengok teknologi depan mata, hujung jari, tak nafi. Hatta kita sekalipun paling mudah TikTok, kan? Tak kira lah jantan betina, lelaki perempuan, tua muda, TikTok tu dia. Dia buka-buka hak mula sekali keluar tuan-tuan dia. Menari dulu tu yang hak tengok. Saya dengan Datuk Bat kata, hak yang sakit tengkuk ni boleh lega. Dia urut cara automatik. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita tinggalkan semua ni, kita nak tengok apa yang perlu kita isi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu hadis Nabi SAW supaya kita lihat hari ni bagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi ini sebagai satu saranan, bukan hanya pada zaman yang pada zaman Nabi SAW itu sahaja, tapi zaman hari ini boleh diguna pakai. Itu adalah sabda Rasul SAW. Nabi tinggalkan pesan kepada seorang pemuda, iaitu Abdullah ibn Umar, ataupun dikenali sebagai Ibnu Umar. Siapa? Anak kepada Umar Al-Khattab. Abdullah ibn Umar, orang muda. Hadis ini disebut bahawa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Nabi datang kepada aku, Nabi sentuh tubuh badan aku, yakni bahu aku. Ini adalah salah satu bentuk yang Abdullah bin Umar cerita untuk kita ambil. Bukan hanya sekadar matan, kandungan, tapi tengok apa yang Nabi buat. Nabi datang dekat dia, Nabi pegang bahu. Macam kita lah tuan-tuan, kita duduk berdiri, kita duduk saja kan, orang sentuh, orang cuit bau. Apa yang berlaku pada kita? Tuan-tuan stay duduk itu lagi. Dah, bila orang sentuh, kita automatik akan beralih. Tengok orang tu. Sama lah juga macam Nabi buat. Nabi pegang, isyarat ialah untuk dapat perhatian. Kawan tu terus beralih. Oh, Rasulullah. Cuba tuan-tuan tengok dalam konteks hadis ni. Pertama, Nabi datang. Berarti kita orang yang nak mengajak manusia, kita kena pi kat dia. Kita kena pi kat dia. Sama juga macam kita nak bagi nasihat kat anak-anak. Kan kita guna kuasa veto. Along, Angah, masak. Oh, panggil. Boleh lah panggil kita sebagai ayah. Sama juga macam kita kat rumah. Mina. Semalam apa Datuk Kazim kata? Mazda. Dia memang tak guna Mazda, Leha. Dua tu nama favourite dia. Saya duduk forum dengan dia di Sabah, di Tawau, di mana lagi. Hatta cerok-cerok mana saya pergi dengan dia, memang nama tu dia sebut. Minat sungguh dia nama tu. Gurau dengan itu kan. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kadang-kadang kita kat rumah kita boleh guna kuasa itu nak panggil orang. Bayangkan, tengok macam mana Nabi buat. Nabi pergi dekat anak muda, Nabi pergi dekat Abdullah ibn Umar. Kita pun sama, kalau kita nak pergi tunjukkan bukti kita sayang dekat orang tu, kita pergi kat dia. Pergi kat dia, sentuh dia. Ni yang laki sama laki lah. Jangan hak laki dengan jantan pipi sentuh betina, tak boleh. Ni maksud konteks ni ialah nak cari yang halal. Pegang dia. Bila pegang, orang tu akan perhati. Maka Nabi sebut dekat Abdullah bin Umar,
kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Tinggal mudah je pesannya, iaitu jadilah kamu di dunia ini seperti orang musafir atau orang asing. Jadilah kamu kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang bermusafir. Saya nak tanya pada tuan-tuan semualah dengan puan-puan ni, makcik-pakcik semua depan saya ni kan, kalaulah kita faham apa maksud orang asing, tolong bagi tafsiran apa yang kita boleh faham orang asing. Oh, bersegak habis dah. Tak apa, kita pun tisat dah. Saya faham memang konteks kita penceramah, tanya 3 kali tak jawab, maksudnya macam bagi salam lah. 3 kali orang tak jawab, tunggu apa lagi? Kan? Saat Nabi bersama juga, tanya 3 kali tak jawab juga, sadaqallahul azim lah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya pergi satu masjid, saya tanyalah, macam tu juga saya tanya kan, apa maksud orang asing? Ada seorang pakcik tu angkat tangan. Saya kata, tak pernah lagi orang angkat tangan. Selalunya jawab pun pelan-pelan je. Kalau yang angkat tangan ni budak-budak, seorang pakcik tu angkat tangan, semangat. Oh, saya kata, pakcik sila. Dia pun jawab, orang Indon. Dia tak tahu separuh tu orang Indon. Saya ceramah tu plot tu kat kampung belah-belah Selangor tu, semua orang jawab. Saya dah risau dah. Dia cakap tak apa lah, saya yang tengok ni. Lepas tu buka muka-muka, tengok muka lain macam. Bayangkan pintu-pintu semua ni, mereka duduk sana, nak keluar macam mana? Saya terpaksa counter. Saya kata, bukan orang Indon, orang Indonesia. Orang Indonesia pun orang baik-baik belaka, sahabat jiran tetangga kita. Cover. Dia lah maksud dia tu orang Indon sebab orang bukan tempatan. Orang asing, orang luar main duduk dengan tempat kita kan. Kita yang duduk di sini, saya nak tanyalah tuan-tuan ni, orang kita yang duduk depan saya ni, semua ni orang asing ke orang tempatan? Tuan-tuan rasa orang asal ke ni? Kita pun bukan orang asal kan, betul tak? Kita ni bukan dah mak ayah kita pun main daripada luar tu, main duduk sini, ataupun mungkin main berniaga, kahwin orang sini, jumpa orang sini, duduk sini. Kan, betul tak? Begitulah pesan Nabi SAW ke Abdullah bin Umar. Dan ingatan ini untuk kita, supaya kamu jangan rasa hidup dunia ni kamu akan hidup selama-lama. Sebab kita ni orang asing. Kita ni kena faham, ni tempat ni bukan tempat kita. Kita tumpang. Sebab jalan kita jauh giok. Betul tak? Ni bawah rumah kita naik 3 tingkat kan. Bilik kita tingkat 1 ada 1 bilik, tingkat 2 pun ada 1 bilik, tingkat 3 pun ada 1 bilik. Maksudnya semua tingkat hak kita punya. Sebab tak ada anak. Kita punyalah kalau ada anak, bilik ni anak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Macam orang Arab. Satu syakah ni, satu imarah tu, satu bangunan tu ada beberapa syakah, ada beberapa bilik. Bilik-bilik ni anak-anak punya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, walaupun rumah bertingkat-tingkat, kereta berkilat, bini 4, semua tu takkan pergi mana, lipat semua tuan. Takkan bawa pergi masuk dalam kubur. Sebab semua tu bukan hak kita. Sebab itulah Rasulullah pesan dekat Abdullah bin Umar, kamu kena rasa kamu hidup ni sentiasa berawas, kamu ni orang asing. Tapi kita rasa selesa sebab alah Langkawi kan, nak masuk sini kena apa, dapat diskaun orang Langkawi kan, nak masuk sini dapat diskaun. Saya masuk sini tak dapat diskaun. Mereka lah cerita lain macam orang Langkawi. Tak apalah, itu untungnya kita, sebab kita rasa tempat ini tanah kita, rumah kita, kereta kita, semua kerja kita, semua hak kita. Tapi bila kita mati, mana hak kita? Tak ada apa tuan-tuan. Baik, Nabi sebut yang kedua, abirus sabil. Kamu kena faham, kamu ni sedang dalam keadaan musafir. Musafir maksudnya kita tak bermukim, duduk setempat. Kita akan bergerak dan bergerak. Sedang atau tidak ibu ayah, kita lah ni berada barulah di tahap yang ketiga dalam dunia ni. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia atau alam realiti. Ni. Lepas ni duduk dalam lagi pisah antara dunia akhirat. Alam barzakh. Macam lagu itulah, kumpulan tu apa, menanti di barzakh tu. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Pernah dengar? Lagu kumpulan apa?
Intim. Belasah. Tak apa, jadi ada punya nasib lah. Takkan nak pakai lagu apa kumpulan Coldplay kan. Tak apalah, intim pun intim lah. Lagu kumpulan Faiz. Sebab penyanyi dia hok tengah ceramah ni. Hampa tak tahu tu, nampak sangat kena balik cepat lah. Mereka ni tak tahu. Ustaz pun menyanyi tak? Hampa jangan kira semua ustaz tu kan cakap ceramah semua buat. Kalau saya dulu masa bulan puasa pergi mana-mana masjid, budak-budak Ustaz Badrul. Ustaz Badrul. Saya pun heran, siapa dia panggil Ustaz Badrul? Rupanya rancangan Astro Ceria tu, Salam Family. Yang dah tengok dalam Astro masa bulan Ramadan. Ada setiap hari Rabu petang. Sebelum buka puasa tu ada filem pendek lah dalam 5.5 jam. Saya, Sabri Yunus, adalah 3-4 orang lagi lah artis-artis berlakon dalam tu. Saya jadi kotak, saya jadi Ustaz Badrul. Ustaz Kedah, kena cakap pelak Kedah. Apa mayang tak beratuk, tak teratuk elok-elok ni. Macam tu lah, setan tu. Saya kena sebut itulah. Padahal syaitan dalam konteks tu cerdak ni drama. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, okey, kita nak sebut bahawa Nabi dah pesan dekat kita melalui Abdullah bin Umar, kamu hidup di dunia ni jangan rasa kamu selesa. Ni tahun 2024 dah masuk ni, jangan kamu rasa dapat dah kat kita tahun 2024. Jangan rasa selesa, sebab kita kena anggap bahawa bila-bila masa kita akan kembali ke sisinya. Sebab tu kita kena rasa asing. Apa-apa ada ni kena siap-siaga dah. Apa-apa ni kita kena buat dah persiapan, dan kita kena bersedia. Bahkan kita kena bersedia untuk berpindah ke alam sana. Kita selesa, katil kita yang empuk, bantal kita yang lembut, tak kepala hilang tu tak ingat dunia dah. Ya, tapi satu masa nanti segala-galanya akan berubah. Tilam kita hanya berbantalkan tanah. Bahkan ni duduk atas katakan tilam, ni bantai kita, mengharapkan hanya ketulan-ketulan batu kan, yang selimut kita pula. Kita tak tahu siapa yang akan menemani kita nanti. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita nak tengok apa juga pesan Nabi. Dan apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar bila mendengar daripada kata Nabi, dia sebut, iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziril subah. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Bila kamu berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Apa mafhum dia? Jangan tangguh. Ni macam kita ada kuliah agama, tak apalah, tak mai hari ni pun esok pun dan tak apalah, ni tengah duk record, boleh tengok lagi lepas ni dalam Facebook. Tuan-tuan, bila ada peluang kebaikan, jangan tunggu. Macam kita main masjid ni tuan-tuan, peluang kita untuk buat baik terlalu banyak. Duduk niat iktikaf dapat pahala, betul? Naik sembahyang buat 2 rakaat dapat pahala, betul? Tengok Quran, Allah tak ambil wuduk lagi, tengok baru dapat pahala. Antara benda yang kita tengok tak buat apa-apa lagi, baru tengok dapat pahala. Apa dia? Quran. Lagi Kaabah. Nabi sebut orang yang pergi Mekah tengok Kaabah saja dapat 20 rahmat Tuhan. Tengok Kaabah je dapat 20 rahmat Tuhan. Tuan-tuan tengok saya, dapat masuk TV? Belum pasti. kan? Tapi tengok ulama, insya-Allah kita dapat kebaikan. Tengok isteri, tengok anak-anak, dapat kebaikan. Tengok mak ayah, dapat pahala. Benda-benda macam ni lah kena tengok. Tuan-tuan pergi tengok apa benda lain kan. Ni kita duduk di tu, kata duduk di masjid, duduk di surau, insya-Allah tuan-tuan dah buat kebaikan. Bila tabur main depan kita, lagi-lagi tambah kebaikan. Time-time tu pula lagi mengantuk. Wah, sebelah takut nak bagi. Kan tabur hari Jumaat. Tabur nak lalu pun tabur pun tak berani. Dekat kita lagi bunyi kuat. Kita pun lagi kuat. Tu imam tu dia pun terkejut tapi nak khutbah Jumaat. Ubah tuan-tuan. Maka setiap peluang kita ni buat kebaikan, insya-Allah. Bahkan masuk bilik ayam kita tu free tuan-tuan. Betul tak? Kalau pi kat luar kan 5 kupang tali kan RM1 dah ni. Tanda awam. Kan? Tu pun dah jenuh tak tahan dah. RM1 pun RM1 lah. Ni sini setengah jam. Lega sini free. Ayat pula bru turun sebab free. Cuba kita ubah tahun 2024 ni. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian,
Apa yang perlu kita buat ialah kita kejar kebaikan. Sebab tu saya nak pesan pada tuan-tuan 3 benda aja. Ni masuk tahun baru ni. Apa yang kita buat? Pertama ialah kalau boleh ya. Macam pesan daripada Nabi tadi, pertama jangan tunggu lama-lama. Apa saja yang ada, kebaikan yang ada, kita grab, kita ambil terus. Dengar kuliah agama dalam radio. Kan kita pagi-pagi kalau nak pergi kerja, mungkin pagi-pagi balik tak lagi pergi kedai mamak ke, pergi kedai roti canai Sini kedai mamak tak ada ono. Kedai roti canai ke pergi contoh kan. Tuan bawa motor, bawa kereta lah, bawa kereta, pasang radio. Kan macam-macam jenis radio ada kan. Saat panas, saat buka matahari, saat panas pula, sejuk balik. Faham tak faham? Panas, Hot FM. Lepas tu nampak macam nak cerah-cerah sikit, buka Suria FM. Lepas tu bila dah nak panas sangat tu, tukar sejuk pula, Cool FM. Contoh, buka IKIM ke, buka Langkawi FM, dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Ustaz Nabil Ahmad dalam ceramah pagi ni. Ceramah pula dah. Masjid ceramah lagi. Nampak? Pilihan kita nak dengar lagu. Sat, tunggu sat. Ataupun dengar ayat Quran kan. Tak kisahlah mana-mana syekh pun. Saya baru ni pergi Mekah tu kan, geng-geng jemaah ni. Ustaz, saya dengar imam tu macam sebiji macam dalam radio. Dia tak tahu tu Syekh Sudais. Hak tu alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tu Syekh Sudais. Saya kata tu orang dia lah tu yang jadi imam kita pagi tadi subuh. Ya ke? La ilaha illallah. Kita kan duduk Mekah, dia lupa. Kan dengar sebiji. Macam tu kita pun bila dengar dalam radio, dengar Quran, dengar ada ceramah, ambillah seminit dua. Setidak-tidaknya kutlah menggigil sangat dah. Tak boleh dah. Dengar saat ceramah. Setidak-tidaknya tumpang barakah. Tu pertama. Jangan tunggu kebaikan terlepas begitu saja. Pertama. Yang kedua, saya nak pesan pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Kalau ada peluang untuk infak, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan, sedekah ni benda yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kan? Bahkan Aisyah sebut Nabi ni seorang yang pemurah. Bahkan bila masuk Ramadan Nabi jadi lagi pemurah. Kita ni tuan-tuan tunggu Ramadan baru nak jadi tukar title daripada Lani Haji Bakhil bin Krikut. Masuk pada bulan Ramadan baru boleh tak ada Haji Bakhil tu. Tuan-tuan, ubah ya. Tambah-tambah kalau saya pesan kadang-kadang kan orang main mengajar Quran, kita nak bayar kat dia RM1 RM2 rasa macam mahal sangat. Tuan-tuan, dia belajar, dia ajak kita dan ajak anak-anak kita Quran. Tuan-tuan, betul Nabi mengajak, Nabi tak minta sedekah pun, Nabi tak minta dia. Nabi nak bagi pada kita satu peluang untuk dakwah. Orang tu datang, bagilah sumbangan. Jangan kedekut. Hatta ke masjid ni. Cuba tengok tuan-tuan, Masjid Bushra. Cuba tengok tuan-tuan, masjid yang berjaya. Kerana apa? Dia mengimarahkan masjid. Terutama peranan masjid lah ni. Saya nak sebut peranan masjid, peranan paling umum. Hatta siapa-siapa penceramah mai, betul kita bagi sedekah kat dia. Sedekah pula. Kita bagi sagu hati. Sedekah lain. Sagu hati. Berapa tuan-tuan bagi kat ceramah biasa? Maghrib, kuliah subuh, berapa? Bersengak tu dah JK masjid. Tuan-tuan, setiap jemaah infakkan harta bukan untuk simpan, untuk diimarah, dimeriahkan majlis ilmu, diimarah dengan segala kebaikan. Sebab tu tuan-tuan cuba buat. Saya tanya Ustaz Firdaus Firabib lah, Ustaz, apa motor Ustaz? Dia kata motor saya tak ada, saya ada kereta. Dia kurang lah. Lepas tu dia tak ada Ustaz, ada. Motor saya lah perhabis duit masjid. Perhabis duit masjid. Rupanya bukanlah maksud perhabis tu berguna dah. Dia ambil dan dia manfaatkan sebetulnya, supaya orang lain yang datang boleh dapat manfaat. Dan lepas tu orang mai pula bagi lagi manfaat. Maka bertambah-tambah dan berlipat ganda. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Nabi bina masjid, cuba tengok siapa yang infak harta. Nabi perang bersama dengan sahabat, siapa yang infak harta? Mereka berlumba-lumba untuk infak harta, bahkan mereka sanggup untuk memberikan harta mereka untuk dimanfaatkan oleh orang lain, bukan untuk mereka. Kalau contoh tuan-tuan, kalau pergi kat Mekah, Madinah, ada satu kawasan kebun yang dimiliki oleh Abu Talhah Al-Ansari. Nabi suka singgah situ, Nabi suka berhenti situ, Nabi suka minum kat situ sebab ada satu telaga.
Mata air lah, mata air telaga tu. Kemudian ada pokok-pokok kurma. Nabi duduk situ. Sampai Nabi sebut, tidak sempurna kebaikan yang ada pada kamu, sehingga mana kebaikan itu kamu infakkan sepenuhnya ke jalan Allah. Maka Abu Talha kata, betul ke Rasulullah kalau begitu? Aku dah buat baik dah. Tapi betul tak aku kena infak semua? Rasulullah kata, ya, itu ayat Quran. Maka dia kata apa? Aku infakkan kebun ini sebab kebun ni aku sayang. Kebun ni kamu selalu suka duduk situ. Maka oleh sebab kamu kata demikian, aku sedekahkan kebun ini untuk dimanfaatkan untuk masyarakat umumnya. Macam kita lah ada kereta, ada motor. Ustaz, saya ada motor, Ustaz. Ustaz ambil lah motor ni bawa balik Kuala Lumpur. Oh, contoh motor saya tak mau, saya nak Velfire ke Alphard ke, saya bawa balik gurau je. Maksudnya kadang-kadang kita tak nak ambil kesempatan. Maka yang kedua, saya nak pesan pada tuan-tuan, sebabnya dengan infak, dengan sedekah, dengan sumbangan yang kita keluar, pertama, rezeki bertambah. Kedua, Allah panjangkan umur. Umur tu bukanlah panjang kita, lepas ni boleh tambah lagi. Tambah umur boleh tuan-tuan, tambah hal lain tu kena bincang. Faham tak faham sudah? Baik tuan-tuan, saya tak kata apa-apa, saya depa dia gelak. Alhamdulillah sekalian. Itu yang kedua. Maksudnya kalau ada peluang, tolong jadi orang yang pemurah. Jangan tunggu Ramadan. Hari ini dah praktik. Ya. Dan yang ketiga, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jadikan medan ilmu sebagai medan untuk kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' atau ridan bima yaf'al. Sesungguhnya malaikat akan lebarkan sayapnya, turunkan rahmat Tuhan kepada setiap orang yang duduk dalam majlis ilmu, ridan bima yasna' atau ridan bima yaf'al. Apa yang dia buat. Sebab yang duduk dalam majlis ilmu ni bukan semua yang main untuk catat, bukan semua untuk main dengar. Kadang-kadang main untuk lena. Sebab dia kata, tempat ni lah aku dapat lari daripada bini aku. Bini aku dia ceramah 24 jam, ustaz ni ceramah setengah jam. Baiklah aku main setengah jam walaupun aku duduk rumah. Tutup dah radio tu, radio buruk tu. Tak payah jenis, tutup dah frekuensi, semua keluar juga suara. Tengah malam bunyi, bangkit pagi bunyi, nak keluar rumah bunyi. Tak ada sampai rumah lagi dah. Abang duduk mana ni? Lambat lagi nak balik. Waktu canai 3. Bunyi. Tak larat. Dia kata, mainlah duduk sini. Inilah masa untuk dia nak healing. Abang dia boleh lena di masjid. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah peluang. Ya, saya nak minta sebab kita ni bukan orang yang boleh menyampai semuanya. Maka kita ambillah peluang untuk kita sampaikan ilmu yang disampaikan oleh orang yang lebih alim daripada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dah bunyi itu tanda dia supaya berhenti. Cantiklah, memang setting itu supaya ustaz tolong berhenti, dah paling limit dah. Sebab tadi saya dah tanya dulu nak berhenti pukul berapa. Dia kata waktu syuruk ustaz. Kan tak apalah, lajak sikit ni tak apa kan. Sebab pagi ni kalau tak silap saya, pagi ni masjid kata ada sedia kari kambing. Roti canai kari kambing. Kalau tak silap saya lah. Kalau silap tu tolong betulkan lah. Akan datang akan ada lah kambing. Faham tak faham sudah? Maksudnya nak panggil Ustaz Nabi ada lah kambing. Barulah Ustaz Nabi mai. Kalau tak ada kambing, Ustaz Nabi tak mai. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang kita nak sebut berkenaan dengan hadis tadi dan apa yang perlu kita buat sepanjang Ramadan, sepanjang nak sambut Ramadan ni, terutama pada tahun 2024 ni. Sebelum kita tahu Ramadan adalah peluang untuk kita buat kebaikan. Setiap kita akan jadi orang yang lebih baik daripada bulan-bulan lain. Allah bagi satu bulan tu, atas kemuliaan Ramadan tu kita jadi lebih baik. Tak apa tuan-tuan, 2024 bukan tunggu Ramadan je, kita nak sepanjang hari, sepanjang masa kita jadi yang lebih baik daripada 2023. Ya, tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian, doakan untuk saya. Saya juga doakan untuk kalian. Sebab penutup ni saya nak ambil satu kisah. Ya tuan-tuan, pengalaman saya sampai ke bumi Gaza, Palestin tahun 2013. 2024, 2013. Saya pergi sana masa tu baru lepas perang besar. Hujung 2012 pada bulan 10-11 itu ada satu perang namanya Hijratus Sijil. Macam tahun 2023 kan, Tufan Al-Aqsa. Nama tu, dia bukan hanya nama, dia adalah mesej. Tufan Al-Aqsa ni, kalau kita tengok balik sejarah dia, dia bukan buat saja-saja. Dia adalah satu serangan yang memberikan satu kesan impak kepada puak-puak Yahudi yang duk serang orang-orang Palestin ni, terutama di tepi barat dan di Gaza tu sendiri. Tak pernah hidup sunyi tuan-tuan. Bunyi pula dah. Kan dia bunyi pertama 7 minit, bunyi kedua 10 minit. Ni bunyi pertama setengah jam, bunyi pula 32 minit.
ustaz berhentilah. Bagus, masjid ni setting macam ni bagus, saya suka. Lepas ni bagi tahu kat penceramah, timing dia macam tu. Hak bunyi pertama tu berhenti, tak berhenti lagi dia bunyi pagi panjang sikit. Saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Tempat-tempat yang kita tengok perang tu, tempat tu saya dah pergi dah. Kalau orang lain banyak pergi Palestin, mungkin pergi ke Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saya pergi Gaza tuan-tuan. Saya masuk melalui pintu Rafah antara sepadan Mesir. Masa tahun tu Syahid Dr. Mursi, dia menang dalam pilihan raya Ikhwanul Muslimin. Dia memerintah Mesir dalam setahun tu. Masa tu dia buka semua pintu-pintu sepadan. Kita pergi tu mudah, dapat masuk tu mudah tuan-tuan. Saya pun pergi mudah masuk dalam tu. Kira mudah lah, walaupun banyak sekatan-sekatan daripada pihak Mesir tu, biasalah. Sampai ke sana Masya Allah tabarakah, duduk sana lebih kurang dalam 7-8 hari. Rata-rata yang saya jumpa tu semua dah syahid dah, tak ada dah. Saya tanya kawan saya, dan saya pergi tahun 2013 tu, saya pergi dengan rombongan MAPIM, Majlis Perundingan Islam. Bersama dengan kami lagi beberapa NGO lah. Ada Muslimat pun ada, geng-geng masjid pun ada ramai, dalam 32 orang kami pergi. Bersama dengan kami masa tu adalah Ustaz Nadir An-Nuri. Ustaz Nadir pergi sebagai pelajar. Dia nak pergi sana, dia nak duduk sana, dia nak mengaji di Universiti Islam Gaza. Jadi kami balik hari yang ke-7 ke-8 tu kami tinggal dia. Masa tu pergi dengan kami balik tinggal dia. Dia pun sambung belajar di sana. Rezekinya dapat jodoh sana, kahwin dengan orang sana. Bukan kahwin dengan anak dara, kahwin dengan janda. Janda yang mana? Kata Tok Kazim semalam lah. Kata Tok Kazim lah semalam. Saya tak kata. Dan dapat janda. Tu tuan-tuan, hebat orang Islam di Gaza ni. Jangan tuan-tuan ingat Gaza ni, yalah orang muda ada ramai. Tapi sana, saya tanya orang janda anak 6. Umur baru 28. Kita janda, kena tengok janda berhias ataupun janda berendam. Tak faham sudah. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Di sana saya nak sebut kepada tuan-tuan, kelebihan dan kehebatan mereka yang ditakuti oleh puak-puak musuh. Satu je saya nak ambil tuan-tuan. Tak banyak, satu je. Iaitu mereka mengutamakan Tuhan. Dan mereka menjadikan kebergantungan itu dengan Allah. Nombor satu. Terutama apabila laungan azan. Azan saja. Sini saya nak sebut ni, cerita betul. Laungan azan yang pertama, macam kita lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk mana? Macam relax lu bawa azan kan. Kadang tengah lena lagi, kadang tengah buat kerja, kadang tengah makan. Ni kita, ni situasi kita. Bayangkan di sana, saya tengok depan mata kepala saya sendiri. Saya pergi satu masjid. Kalau tuan-tuan perasan, ada satu gambar video yang viral tu, ada masjid dekat simpang jalan. Sebelah tu jalan raya. Sebelah jalan raya tu pantai. Masjid tu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya duduk kat tangga. Kita ni lambat lepas je selfie, ambil gambar. Azan tak azan bukan kira, bukan masuk pun dalam tu ambil gambar. Azan berkumandang, orang tengah jalan raya yang jual ubi keledek. Kalau pergi dengan orang Arab ni, dia jual ubi keledek atas macam troli kan. Dia pasang api tu, dia ubi keledek RM25. Murah lah RM25. Saya pergi cerita kat orang Kuala Lumpur kan, RM25 berkerut dah. Jenis mata wang apa? RM25, 25 sen. 25 kirsh. Nilai dia lah. Jadi saya sebut pada tuan-tuan, ni cerita ni betul. Orang jalan tepi jalan raya, budak-budak main bola. Sebab tu salah. Kan? Muhammad salah. Main bola atas jalan raya tak salah. Orang Arab kan, dia main atas jalan raya. Azan dengan bola tu dia buat masuk dalam masjid. Bukan main bola dalam masjid dah. Berhentilah. Masuk masjid, ajak kawan berhenti semayang. Orang yang jalan kaki tu masuk lencong naik masjid. Hak yang jual ubi keledek tu parking tepi, tinggal benda tu, naik mayang dekat masjid. Kita duduk tepi tangga, tunggu lagi sebab masjid sebelah kan. Jadi maksudnya kita lambat, orang lain cepat. Sampai ada seorang pakcik tu, baik dia lah cameraman, ada kawan saya tengah ambil gambar shoot, orang masuk kan. Lepas tu ada pakcik tu pakcik tu sebut solah. Maksudnya mayang lu oi. Bahasa kasarnya gitulah. Oi, tak ingat mayang. Ajak ataupun ajak, jom mayang. Solah. Kawan saya ni dia fahamlah solat tu kan. Dia pun jawab balik dalam bahasa Arab. Solah. Pakcik tu jawab kat dia, tanya, bagi tahu kat dia, solah. Dia pergi jawab kat balik pakcik tu, solah. Faham tak? Pakcik tu ajak dia, oi berhenti mayang. Dia pun habaq, mayang. Dia pula macam ibaratnya kawan-kawan tu ajak, dia pula ajak pakcik tu. Pakcik tu pelik, aku ajak ajak pula aku yang ajak
Dia tak faham konteks bahasa. Solah tu laki-laki kita solah sembahyang, tapi solah dia kan intonasi tu berbeza. Maksudnya ajak sembahyang. Kau ni pun ajak balik pakcik tu terpinga-pinga. Aku ajak dia pula kata kat aku. Pakcik tu terus masuk. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang inilah keutamaan yang kita letakkan nombor 2, nombor 3. Sepatutnya keutamaan pertama, utamakan Tuhan. Sebab tu hidup kita akan bahagia. Sebab dalam hidup kita nombor 1 adalah Allah. Tahun 2024 kita betulkan. Lepas ni dengar saja azan, berhenti buat kerja lain, mai sembahyang dulu. Kalau tidak mai sembahyang pun, kotlah orang perempuan kan, tengok masjid, mai duduk tengah hujung ataupun lalu mengucapkanlah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moga-moga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Baik, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan semua dengan hadis tadi supaya kita ambil pengajaran. Hidup kita tak lama. Anggaplah diri ni sebagai orang asing dan bersiap siagalah kita bila-bila masa kita akan terus bermusafir untuk bertemu dengan Allah. Saya cukuplah sekadar itu. Yang baik datang pada Allah, yang lemah yang kurang datang pada diri saya sendiri. Moga-moga kebaikan ini mengalir dalam hidup kita. Tahun 2024 Allah izinkan kepada kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa serta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa di lain ketika. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.